Baik, kita masih lagi pada constitutional isomer ataupun structural isomer. Okey. So kalau kita lihat tadi pada video sebelum ni, constitutional isomer kita boleh pecahkan kepada 3. Okey. Boleh pecahkan kepada 3. Yang pertama adalah change isomer ataupun dipanggil skeletal isomerism. Yang kedua adalah positional isomerism. Okay, posisi ataupun position. Yang ketiga adalah functional group isomerism. So ada 3. Mari kita lihat satu per satu. Baik, yang pertama change ataupun skeletal isomerism. So ada beberapa features ataupun karakter yang kamu kena ingat di sini. Right. Yang pertama, kalau dikatakan sebagai change isomerism, so ada beberapa perkara yang sama. Okay. So yang sama adalah functional group. So functional group dia sama dan belong to the same homologous series lah. Functional group sama, siri homolog dia juga dia sama, ataupun class of compound dia juga sama. Okay, tetapi perbezaannya adalah different in carbon skeleton ataupun carbon chain. Rantai karbon dia berbeza. Functional group sama, homologous series sama, tetapi carbon skeleton dia berbeza, carbon chain dia berbeza. Contoh, kita ada satu formula, molecular formula C5H12. Cuba kita tengok mana satu yang dikategorikan sebagai change isomer. Baik, untuk mudah kita buat satu isomer yang straight ataupun yang lurus. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Right. Jadi macam mana kita katakan dia sebagai change isomer? Apabila kita ubah rantai karbonnya daripada straight chain. Okay, ini straight chain kan, straight chain. Walaupun kalau ikut molecular geometry dia bukanlah lurus, tetapi susunan karbon tu dia seperti satu susunan yang lurus. Right. Jadi kita buat satu lagi structure yang ada branch macam ni. Okay. Kita letak satu branch. Right. So yang ini kita panggil branch. Branch. Cabang. Okay, cabang. So yang pertama straight, tidak ada branch. Yang kedua ada satu branch. Jadi untuk compound pertama dan compound kedua kita boleh kategorikan sebagai change isomerism. Okay, change isomerism. Sebab kita tengok features tadi, functional group sama. Okay, kalau ikutkan alkane tidak ada functional group. Homologous series sama. Okay, kedua-duanya adalah alkane, tetapi berbeza pada carbon skeleton ataupun carbon chain. So yang ini straight chain, yang ini ada branch. Right. Okay. Ada tak lain isomerism untuk change? Okay. So selagi mana kita boleh lukis rantai karbon yang berbeza, maka kita boleh kategorikan dia sebagai change isomerism. Contoh, so kita lukis tadi compound yang kedua ada satu branch. Boleh juga kalau kita lukis dia ada dua branch. Okay. So dia ada dua branch. Jadi yang ini juga termasuk di dalam change isomerism. Right? Untuk compound 1 dan compound 2. Tapi untuk mudah, apabila kita nak buat perbandingan change isomer, positional isomer dan juga functional group isomerism, kita bandingkan dua compound. Okay, dua compound. Right? Dua compound sahaja yang itu nampak lebih mudah lah. Right? Sebab kalau itu kat sini structure yang ketiga atau compound yang ketiga dia ada berapa branch? Okay, dia ada dua branch, ada dua cabang. Right. Okay. Tapi tak boleh biar dalam bentuk rantai karbon macam ni lah. Maksud dia sama juga macam tadi. So kita kena penuhkan. Okay, kena penuhkan dan cukupkan bilangan H nya. So ini ada
3, sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2, sini ada 3. Sini 3, sini 1, bawah ni 3, sini 2, sini 2, sini 3. Right. So itu contoh change isomerism. Baik, tengok contoh yang lain. Katalah alkohol. Okey, alkohol kalau kita ikutkan, so 4 karbon. So kita cuba buat 1, 2, 3, 4. Jadi bila sebut alkohol, dia ada functional group dia OH. Jadi kita letak OH di sini. Right? So letak OH di hujung. Okey. Jadi untuk kita nak mencari change isomer, kita kena ubah dia punya rantai karbon. Sebab rantai karbon ni kalau ikutkan dia straight, lurus. Jadi kita cuba buat atau lukis rantai karbon yang ada branch, yang ada cabang. Okey. Kedudukan OH kita jangan ubah, biar dia di hujung. Okey, kalau kita nomborkan, bila kita nomborkan, kita kena nomborkan bermula daripada kumpulan berfungsi yang terdekat lah. So jangan nomborkan. So jangan kita nomborkan pada functional group. Ni salah lah, tak betul. So bila kita nomborkan pada karbon sahaja. 1, 2, 3, 4. Numbering tak kisahlah. Boleh start kiri atau kanan. Okey, kalau tengok bawah 1, 2, 3, 4. So ini termasuk dalam change isomer sebab kalau kita lihat features yang tadi kita dah sebut, functional group dia sama OH, yang ini pun OH ataupun hydroxyl. Okey. Jadi maksudnya bila functional group sama, so homologous series pun samalah. Maksudnya kedudukannya adalah alkohol. Dan kalau kita lihat perbezaannya ada pada rantai karbon. Yang ini straight chain, yang ini ada satu branch kat situ, branching. Okey. So kita jangan ubah kedudukan OH ataupun kumpulan berfungsi. So kita tak perlu ubah. Alright. Jadi bila dah dapat macam tu, so kita penuhkan dengan bilangan H. Sini ada 3, sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2. Sini 3, sini 1, sini 2, sorry, sini 3, sini 2. So kena make sure bilangan karbon dan hidrogen kena valid lah, ataupun kena sama dengan molekular formula yang diberikan. Okey, jadi kedua-dua ini adalah, ataupun kita boleh label kat situ kan. Okey, compound pertama dan compound kedua adalah termasuk ataupun dikategorikan sebagai change isomerism. Okey, change isomerism. Ingat balik, functional group sama, right? Functional group sama, homologous series sama, okey, siri homolog dia sama, tetapi rantai karbon dia berbeza. Ini straight chain, yang ini ada satu branch. Baik, itu yang pertama. Tengok yang kedua, positional isomerism. Okey, isomerism posisi. So dia ada features dia juga yang kita kena ingat. So yang pertama, same carbon skeletal. So dia berbeza dah dengan yang pertama tadi, yang untuk change isomer, change isomerism, dia berbeza carbon skeletal. Tetapi untuk positional isomerism, rantai karbon ni sama. Okay, functional group sama and belong to the same homologous series lah. Okay, kumpulan berfungsi sama, siri homolog sama, tetapi dia berbeza pada position ataupun posisi ataupun kedudukan functional group, kedudukan. Baik, cuba kita lihat C4H9Cl. So kita buat satu structure. Jadi Cl kita letak di hujung. Okey. So, cuba kita nomborkan macam saya beritahu tadi, kita nomborkan bermula dengan karbon yang paling hampir dengan functional group lah. Jadi apakah positional isomerism untuk compound ini? Syarat tadi kan, syarat dia
carbon skeleton sama. Jadi maksud dia kita kena buat rantai yang lurus juga. Cumanya klorin ataupun functional group tu kita letak pada carbon yang berbeza. So kalau kita nomborkan, sini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Kita tak boleh nomborkan sini nombor 1. So ini kaedah yang tak betul lah. Numbering kena bermula daripada hujung. Rantai carbon yang hujung. Ini bukan hujung. Sebab ini ada hujung lagi. Kalau hujung, sini hujung, sini hujung. So, dia kanan atau kiri. Okey, itu bukan hujung, ini tengah. So, kita tak boleh nomborkan daripada situ. Kita nomborkan daripada hujung. Ini sebenarnya untuk menyemak lah. Kita nak semak saja. 1, 2, 3, 4. Baik. So, kalau kita ikutkan daripada features yang kita tengok tadi, carbon skeleton sama. Ini straight, ini pun straight. Cuma beza dia, compound yang pertama, halogen ataupun kumpulan berfungsi duduk dekat carbon nombor 1. But for the second compound, the halogen attached directly to the carbon number 2. Okay? Jadi, kita boleh klasifikasikan compound 1 dan compound 2 sebagai positional isomerism. Okay? Positional isomerism. Okey, macam biasa, penuhkan dia punya bilangan H. Jangan biar kosong macam tu. Kalau biar kosong memang tak ada markah lah dalam exam. Sebab compound kita tak complete. Okey. Begitu juga yang bawah. Sini ada 3. Sini ada 1. Alright. Jadi semak lah. Make sure bilangan H cukup. Dan duduk pada tempat yang betul. Okey. Baik, itu adalah positional isomerism. Alright. Okay, ataupun contoh yang lain. C4H8 alkin. So, kita buat satu. Okay, 4 carbon. Dan dia ada double bond. So, kita letak double bond. Letak belah kanan boleh, belah kiri boleh. Kalau kita nomborkan 1, 2, 3, 4. Ingat, nombor kena ikut dekat mana double bond ataupun functional group yang hampir lah. Okey, apakah dia punya positional isomer? Jadi kita buat satu juga lagi structure. Tadi syarat dia structure yang sama. Maksudnya kalau straight kena straight. Tetapi double bond itu kita letak pada carbon yang berbeza. Jadi kalau kita nomborkan kat sini, kita boleh dapati untuk compound yang pertama, functional group ada pada carbon nombor 1 dan nombor 2. Tetapi pada compound yang kedua, carbon double bond berada pada carbon nombor 2 dan carbon nombor 3. Okey. Rantai carbon kita tak ubah. So, dia kalau straight, straight. Baik, so itu adalah positional isomerism. Jadi macam biasa, penuhkan juga dia punya bilangan H. Jangan tinggal kosong. Jadi sini ada 2, sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3. Sini ada 3, sini 1, sini 1, sini 3. So, structure yang pertama dan structure yang kedua boleh diklasifikasikan sebagai positional isomerism. Okey? Positional isomerism. Maksudnya dia kena ada perbandingan lah. Kena ada perbandingan. Right. Dan yang ketiga adalah functional group isomerism. Okay. So features dia ataupun karakter dia, okay, untuk functional group isomerism, general formula dia sama. Okay. General formula dia sama. Tetapi dia berbeza pada functional group. Untuk A dan B tadi, change isomer dan positional isomer, functional group dia sama. Tetapi untuk functional group isomer, kumpulan berfungsi dia yang berbeza. Okey, sama ada functional group ataupun homologous series. Okey, functional group ataupun siri homolog yang berbeza. Baik, untuk functional group isomer, dia cuma ada 4 sahaja. Sebab ada 4 sahaja. Okey, ada 4 perbandingan sahaja.
Okey, yang pertama adalah between alkohol dan ether. Okey. Alkohol dan ether mempunyai general formula yang sama. Ini formula dia. Formula dia sama. CnH2n plus 2O. Baik, yang kedua, aldehyde dan juga ketone. Okey, aldehyde dan ketone. So, general formula dia CnH2nO. Okey. CnH2nO. Yang ketiga, ester dan carboxylic acid. Okey. Ester dan carboxylic acid. Formula dia CnH2nO2. Kedua-dua mempunyai general formula yang sama. Dan yang keempat, alkin, double bond, dan juga cycloalkane. Alkana dalam bentuk cyclo. Cyclo ni maksudnya gelang. Okey, general formula dia juga adalah sama, CnH2n. Jadi ada 4 pasangan ni saja yang mempunyai functional group isomerism. Selain daripada itu tak adalah. Amino tak ada. Okey, anhydride tak ada. Right. Baik, so kita tengok contoh setiap satu. Okey, yang pertama C2H2O. C2H2O kalau ikutkan ini merujuk kepada formula apa? CnH2n plus 2O. Jadi maksud dia akan merujuk kepada alkohol dan juga ether. Okey, alkohol dan ether. So, macam mana yang kita katakan sebagai functional group isomer? So, first kita akan lukis structure untuk alkohol. Lukis structure untuk alkohol. Baik, lukis structure untuk alkohol untuk C2. Jadi kita akan buat CH3, CH2, OH. So, itu adalah structure untuk alkohol. Okay. And then, satu lagi, kita akan lukis structure ataupun compound untuk ether. Jadi, compound untuk ether adalah CH3O, CH3. Okey. Jadi kita boleh kategorikan compound 1 dan compound 2 ini sebagai functional group isomer. Sebab apa? Kita lihat kat sini dia mempunyai formula ataupun molecular formula yang sama, C2H6O. Tetapi untuk alkohol, functional group dia adalah hydroxyl, manakala untuk ether, functional group dia adalah alkoxy. Okey, yang ini adalah hydroxyl. Jadi dia berbeza kumpulan berfungsi dan juga sudah tentulah berbeza homologous series. Siri homolog dia berbeza ataupun class of compound dia berbeza. Baik, tengok contoh yang kedua. C3H6O2. C3H6O2. So kalau ikutkan di sini dia merujuk kepada CnH2nO2. So ini adalah formula untuk carboxylic acid dan juga ester. Jadi kita akan lukis satu structure untuk carboxylic acid. So cuba lukis structure carboxylic acid. C3, CH3, CH2, COOH. So itu adalah structure untuk carboxylic acid. Cuba kita lukis pula untuk ester. Okey, untuk ester CH3, C double bond O, O, CH3. Baik. Jadi compound yang ketiga dan compound yang keempat, okey, kedua-duanya kita boleh kelaskan sebagai functional group isomerism. Sebab yang pertama
kumpulan berfungsi dia adalah karboksil. Dan yang kedua, functional group dia adalah karbo alkoksi. Okay. So general formula dia sama. Ni general formula dia sama ataupun molecular formula dia sama, tetapi functional group dia yang berbeza. Ataupun siri homolog yang berbeza lah. Baik, kita tengok contoh yang lain. C3H6O. Yang ini adalah untuk aldehyde dan ketone. Aldehyde dan ketone C3, kalau kita buat structure untuk aldehyde CH3 CH2 double bond H. Manakala kalau kita nak lukis structure untuk ketone CH3 double bond O CH3. Okey. Jadi untuk satu molecular formula C3H6O, kita boleh melukis dua kelas yang berbeza ataupun dua siri homolog yang berbeza, aldehyde dan juga ketone. Okey, aldehyde dan juga ketone. Jadi struktur yang ke-5 dan ke-6 kita boleh klasifikasikan sebagai functional group isomerism. Dan yang terakhir C4H8. So ini adalah untuk alkina dan juga cycloalkene. So untuk alkin, so kita boleh lukis untuk C4 CH3 CH2 CH2. Dan untuk cycloalkene, alkin dalam bentuk gelang, kita boleh lukis C. Jadi kalau kita buat secara kondens dia beginilah. Ataupun dalam bentuk gelang ni mudah kita buat dalam bentuk skeletal sahaja. Okey. Jadi compound yang yang ke-7 ini dan yang ke-8 kita boleh klasifikasikan sebagai functional group isomer. Okey. Sebab dia mempunyai sili homolog yang berbeza ataupun kelas compound yang berbeza. Baik, itu sahaja. Terima kasih.